Hai hello, selamat pagi, salam sejahtera. Perbincangan kita pada petang ini adalah persoalan utama. Apakah mungkin UMNO sendiri akhirnya akan menarik sokongan terhadap Perdana Menteri bagi memaksa PRU 15 diadakan segera? Ikuti selepas ini. Tajuk kita hari ini berbunyi, jika Ismail Sabri terus lengahkan PRU 15, mungkinkah UMNO sendiri paksa parlimen dibubarkan? Isu ini saya petik daripada blogger sahbudin.com. Isunya adalah berikutan kenyataan Ismail Sabri yang memperlekeh kemenangan BN dalam PRN Melaka dengan menyebut undi popular UMNO hanya meningkat sebanyak 1% saja, lalu mengatakan sabar dulu untuk diadakan PRU 15. Ketua Pemuda UMNO Dr. Ashraf Wajdi Dusuki kemudian menjelaskan, musyawarat MT UMNO baru-baru ini telah bersetuju pembubaran parlimen diadakan selepas Julai 2022. Ini semua selaras dengan MOU yang telah ditandatangani antara Ismail Sabri dengan Pakatan Harapan. Kita teruskan. Begitupun tambahnya, ketetapan itu memutuskan bahwa PRU 15 mesti dilangsungkan sebelum pemilihan UMNO diadakan. ROS telah memberikan kelulusan kepada UMNO untuk menangguhkan pemilihan agung UMNO sehingga Desember tahun 2022. Bermakna apa yang dikatakan oleh Dr. Ashraf Wajdi Dusuki ini, beliau menyatakan bahwa seakan-akan PRU perlu diadakan sebelum bulan Desember pada tahun depan. Dengan arti kata lain, MT UMNO secara dasarnya mahu agar PRU 15 diadakan ketika Ahmad Zahid Hamidi masih menjadi presiden UMNO. Bermaksud kuasa UMNO masih di tangan Zahid Hamidi. Semalam pula Trimbalan Presiden UMNO, yaitu Tok Hasan, Tok Mat, yaitu Timbalan Presiden UMNO mengatakan pemilihan UMNO mungkin akan diadakan pada November 2022. Menurut beliau, pemilihan UMNO perlu diadakan sebelum tamat tempoh yang diberikan ROS, yaitu Desember tahun depan. Persoalannya, apakah ini bermakna UMNO mahu PRU 15 diadakan sebelum November 2022? Nampaknya ini semua masih lagi selaras dengan perjanjian MOU antara PH dengan Perdana Menteri Ismail Sabri. Di sebalik itu, apa yang berlaku dalam UMNO ketika ini menjelaskan atau memperlihatkan terdapat dua kecenderungan yang kian membesar berhubung pemilihan UMNO dan PRU 15. Jadi ada dua perkara yang sangat penting di dalam perbincangan pada pagi ini, yaitu tentang pemilihan UMNO dan juga PRU 15. Mana yang lebih penting, atau mana lebih saling berkait, atau apa kepentingan pemilihan UMNO dan PRU 15 itu sendiri. Ikuti terus kupasan ini. Satu kumpulan mahukan PRU 15 diadakan sebelum pemilihan UMNO, manakala satu kumpulan lagi mendesak agar pemilihan UMNO diadakan sebelum PRU 15 dilangsungkan. Kumpulan kedua ini malah menyarankan agar tarikh PRU 15 ditetapkan sekurang-kurangnya setahun selepas pemilihan UMNO bagi membolehkan kesan-kesan keretakan dan perpecahan akibat pertarungan di dalam pertandingan tersebut dapat diperbaiki terlebih dahulu. Bermaksud tentang PRU 15, tarikh yang dikehendaki menurut tulisan ini adalah setahun selepas pemilihan di dalam UMNO. Kalau pemilihan UMNO pada bulan November 2022, bermaksud menurut tulisan ini PRU 15 hanya akan diadakan pada bulan November tahun 2023. Lama lagi. Dan adakah ini sudah mencapai tahap matang untuk parlimen? Ya,
2023 wajib bubar parlimen. Tetapi kita lihat apa yang akan terjadi. Ismail Sabri dan klaster kabinet dalam kerajaan sudah tentu mahu pemilihan UMNO diadakan terlebih dahulu sebelum PRU 15 dilangsungkan agar bukan saja Perdana Menteri dapat bertanding jawatan Presiden dan menguasai UMNO, malah untuk membolehkan beberapa menteri yang sekarang tiada jawatan dalam parti beroleh kedudukan dalam barisan kepimpinannya. Ini di sebelah pihak Perdana Menteri, yaitu Ismail Sabri. Menurut kupasan daripada Sahbudin ini, beliau mengatakan bahwa Ismail Sabri dan klaster kabinet mahu kalau PRU 15 diadakan selepas pemilihan UMNO terlebih dahulu. PRU diadakan selepas pemilihan UMNO. Kenapa? Supaya Ismail Sabri dan klaster kabinet dapat bertanding dalam pemilihan itu, dan dijangka mereka tidak akan berhadapan masalah besar untuk dapat menjawat jawatan yang besar di dalam UMNO. Contohnya presiden, naib presiden, dan timbalan presiden. Antara yang mungkin akan mendapat manfaat ini adalah Khairi Jamaluddin. Beliau tidak mempunyai jawatan yang besar di dalam UMNO. Juga Hisamuddin Tun Hussein. Tapi kalau pemilihan UMNO dapat dijalankan sebelum PRU 15, bermaksud ada peluang untuk Ismail Sabri dan klaster kabinet menjawat jawatan dan mempunyai kuasa di dalam PRU 15 nanti. Dengan kedudukan sebagai menteri, beberapa di antara mereka merasakan lebih selesa untuk mampu meraih kedudukan kanan seperti timbalan presiden dan naib presiden jika pemilihan UMNO diadakan sebelum PRU 15 dilangsungkan. Zahid Hamidi dan barisan kepimpinan UMNO yang tiada jawatan dalam kerajaan pula dalam hal ini dipercayai akan sedaya upaya berusaha memastikan PRU 15 mesti dilangsungkan terlebih dahulu sebelum pemilihan UMNO diadakan. Nampaknya kita sudah semakin jelas dengan tulisan Sahbudin ini. Asas paling penting mengapa PRU 15 perlu diadakan sebelum pemilihan UMNO ialah supaya Zahid Hamidi masih berkuasa menentukan senarai calon dan menandatangani watika kepada mereka yang diputuskan untuk bertanding. Pertembungan dua kumpulan ini, mahu tidak mahu, sebenarnya adalah pertembungan antara Zahid Hamidi dan Ismail Sabri Yaakob yang didukung oleh klaster masing-masing di belakangnya. Zahid Hamidi seringkali dikaitkan dengan klaster mahkamah, manakala Ismail Sabri, Perdana Menteri Malaysia pula, dikaitkan dengan klaster kabinet. Dua-duanya ada pendukungnya sendiri dan dua-duanya ada kehendaknya sendiri. Zahid Hamidi terus menguasai UMNO, manakala Ismail Sabri dengan jawatan Perdana Menteri yang disandangnya pula mahu mengambil alih dan menjadi penguasa baru parti itu. Pokoknya, dengan Najib Razak gagal dalam rayuannya baru-baru ini, dan nasib Zahid Hamidi sama ada perlu membela diri atau tidak dalam kes Yayasan Akal Budi akan ditentukan pada 24 Januari depan. Mampukah beliau terus mempertahankan keinginannya agar pemilihan UMNO diadakan sebelum PRU 15? Di pihak Ismail Sabri pula, mampukah juga beliau terus melengah-lengahkan PRU 15 supaya pemilihan UMNO harus diadakan terlebih dahulu? Dua persoalan ini mampu menentukan masa depan kedua-dua mereka. Masa depan Ismail Sabri dan masa depan Zahid Hamidi. Kesimpulannya hari ini, jika pertembungan makin tegang dan Ismail Sabri terus melewat-lewatkan pembubaran parlimen, apakah mungkin UMNO sendiri akhirnya akan menarik sokongan terhadap Perdana Menteri bagi memaksa PRU 15 diadakan dengan segera? Sila tinggalkan komen Anda di akhir daripada video ini. Setiap daripada komen Anda amatlah dihargai. Dipetik daripada tulisan Sahbudin Hussein, dipetik di dalam blog beliau sahbudin.com.
Sekian dulu untuk pagi ini, kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi, bye-bye.